Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan untuk subjek kod CTU 211. Tajuk pembentangan kami adalah elemen saintifik dalam ibadah puasa. Untuk pengetahuan semua, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu Nur Syamimi Atira binti Khairul Suhairi, Ahmad Fakri bin Ismail, dan saya Nurjasnita Junira binti Luqman Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamimi Atira binti Khairul Suhairi, bernombor metrik 2020857884. Untuk video ini, saya akan memberitahu tentang pengertian puasa. Dalam pengertian puasa diterbagi kepada 3, iaitu definisi puasa, jenis-jenis puasa dan hukum meninggalkan puasa. Yang pertama ialah pengertian puasa. Dari segi bahasa, puasa bermaksud menahan diri daripada melakukan sesuatu. Dari segi syarak pula, puasa bermaksud menahan diri pada waktu siang daripada melakukan perkara-perkara tertentu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa juga boleh difahami sebagai mencegah diri daripada memenuhi dan melayani tuntutan syahwat perut seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan pada waktu yang tertentu, iaitu dari fajar sehingga terbenam matahari. Seterusnya ialah jenis-jenis puasa. Puasa terbahagi kepada 4, iaitu puasa wajib, puasa sunat, puasa haram dan puasa makruh. Untuk puasa yang pertama iaitu puasa wajib, iaitu puasa Ramadan, puasa kafarah dan puasa nazar. Puasa Ramadan diwajibkan kerana ketibaan bulan Ramadan. Puasa kafarah diwajibkan kerana melanggar perkara-perkara yang tertentu yang dilarang seperti menziharkan isteri dan bersetubuh dengan isteri pada waktu siang pada bulan Ramadan. Dan puasa nazar diwajibkan kerana seseorang itu mewajibkan ke atas dirinya apabila mendapat sesuatu atau terlepas daripada sesuatu perkara. Seterusnya, kita pergi kepada puasa yang kedua, iaitu puasa haram, iaitu puasa yang tidak mendapat pahala serta berdosa jika dilakukan. Antara puasa-puasa yang diharamkan ialah iaitu puasa pada hari Syak, iaitu hari 30 bulan Syakban, apabila orang ramai ragu-ragu adakah hari itu telah masuk bulan Ramadan atau belum lagi. Selain itu, puasa pada hari raya Aidilfitri dan Aidiladha dan 3 hari Tashrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Puasa perempuan yang sedang haid dan nifas tetapi hendaklah atau wajib diqada sehingga sekiranya puasa yang ditinggalkan itu puasa Ramadan dan puasa yang dibimbangi kematian atau menimbulkan mudarat yang besar ke atasnya. Yang ketiga pula ialah puasa sunat. Puasa sunat ialah puasa yang sangat digalakkan dan mendapat pahala yang banyak jika dilakukannya. Antaranya ialah puasa berselang hari, iaitu berpuasa pada hari pertama dan tidak berpuasa pada hari kedua, dan berpuasa lagi pada hari ketiga dan tidak berpuasa pada hari keempat, dan begitulah seterusnya. Selain itu, puasa 3 hari pada setiap bulan dan terlebih afdal secara berturut-turut pada hari ke-13, 14 dan 15. Puasa hari Isnin dan Khamis pada setiap minggu, puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa pada hari Arafah iaitu hari ke-9 pada bulan Zulhijjah, puasa Ashura dan Tasu'a dan puasa pada bulan Syakban. Puasa yang keempat ialah puasa makruh. Puasa-puasa berikut adalah makruh hukumnya dan tidak mendapat pahala. Antaranya ialah puasa pada hari Jumaat sahaja, kecuali terlebih dahulu berpuasa pada hari Khamis sebelum berpuasa pada hari Jumaat dan disambung dengan puasa hari Sabtu. Puasa orang sakit, orang musafir, wanita hamil, ibu yang menyusukan anaknya dan orang tua yang terlalu tua sekiranya dengan berpuasa itu menimbulkan kesukaran dan kepayahan kepada mereka. Untuk hukum meninggalkan puasa, jika seseorang meninggalkan puasa dengan sebab uzur, maka perbuatan itu tidak berdosa. Jika ditinggalkan puasa tanpa apa-apa keuzuran, maka puasa yang ditinggalkan itu sama ada dengan sebab malas atau dengan sebab menolak hukum wajibnya. Seseorang yang tidak berpuasa kerana malas
maka ia adalah seorang mukmin yang asik atau mendahaka dengan sebab ia meninggalkan puasa dan perbuatannya itu adalah berdosa. Jika seseorang itu tidak berpuasa kerana menafikan atau menolak hukum wajibnya, maka ia dihukum murtad dan wajib dihukum bunuh dengan sebab murtadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fakri bin Ismail dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan subtopik yang seterusnya, iaitu cara-cara berpuasa menurut sains perubatan. Kita bukan hanya sekadar berpuasa semata-mata, namun terdapat cara-cara tersendiri supaya kita dapat manfaat sepenuhnya daripada berpuasa ini. Kita mestilah memenuhi cara saintifiknya ketika berpuasa untuk mendapat keberkesanan yang tinggi. Jika tidak dilakukan dengan betul, maka puasa kita sepanjang hari hanyalah lapar dan dahaga semata-mata. Puasa yang tidak teratur boleh mengakibatkan badan menjadi lemah dan tidak berdaya. Walhal ada cara yang membolehkan daya ketahanan badan kita meningkat. Oleh itu, saya telah pecahkan kepada dua bahagian, iaitu cara berpuasa yang berkesan dan cara berpuasa yang tidak berkesan. Okey, kita terus masuk kepada cara berpuasa dengan berkesan menurut sains perubatan. Pertama sekali, berbuka puasa dengan buah-buahan terlebih dahulu serta tidak mengambil gula putih dan pewarna tiruan. Perkara ini boleh digantikan dengan madu, gula merah atau buah-buahan. Cara yang kedua, selepas berbuka dengan air dan buah-buahan, kita digalakkan untuk solat maghrib terlebih dahulu sebelum makan makanan-makanan yang berat. Hal ini kerana proses penghadaman baru sahaja hendak bermula. Yang seterusnya, mengambil makanan yang mudah dihadam dan mudah dicernakan serta kurangkan makanan yang pedas dan berminyak. Selain itu, makanan yang tinggi seratnya juga tidak baik untuk juadah berbuka puasa. Dengan kata mudahnya, kita disarankan untuk berpada-pada ketika memilih makanan dan bersederhana ketika berbuka, selari dengan sunnah Rasulullah SAW. Keempat, jangan mengambil makanan yang berkafein tinggi seperti kopi kerana ianya dapat meningkatkan kadar denyutan jantung ketika berpuasa. Kafein juga boleh memberikan rangsangan di bahagian perut. Yang kelima, pastikan kadar karbohidrat mencukupi untuk membekalkan tenaga di siang hari. Yang keenam, kita tidak perlu mengambil vitamin dan makanan tambahan kerana kandungannya akan dinyahkan melalui pembuangan air kecil. Dan cara berpuasa yang berkesan yang terakhir adalah bersahur di hujung waktu seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Mengikut kajian global, waktu pengambilan makanan yang paling penting adalah waktu sarapan pagi kerana ianya memberi banyak kelebihan kepada tubuh badan kita, seperti memastikan metabolisme badan pada tahap yang optimum dan membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh kita. Seterusnya, kita pergi kepada cara berpuasa yang tidak berkesan. Menurut sains perubatan, terdapat beberapa perkara yang boleh mendatangkan kesan yang negatif terhadap tubuh badan sekiranya kita berpuasa dengan cara yang tidak betul. Contohnya, yang pertama, makan berlebihan ketika bersahur atau berbuka. Hal ini boleh menyebabkan badan menjadi letih dan lesu. Yang kedua, makan makanan yang masam, berempah, pedas dan sukar dihadam. Hal ini berbahaya sekiranya seseorang itu mempunyai masalah gastrik, gout ataupun alahan. Yang ketiga, tidur selepas kenyang bersahur atau berbuka puasa atau tidur sepanjang hari. Hal ini kerana badan boleh menjadi tidak sihat kerana kita akan menjadi pasif dan tidak melakukan apa-apa aktiviti. Cara berpuasa yang tidak berkesan yang terakhir adalah tidak mengambil makanan langsung ketika waktu sahur. Hal ini boleh menyebabkan badan tidak mempunyai apa-apa kandungan gula yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi lesu sepanjang hari. Sebagai tambahan, saya akan terangkan juga serba sedikit berkaitan dengan makanan yang tidak sesuai diambil bagi mereka yang berpuasa. Terdapat sesetengah makanan yang tidak sesuai diambil bagi mereka yang berpuasa, yakni makanan yang boleh menjejaskan khasiat puasa kerana bahan kimia yang terdapat dalam makanan-makanan ini akan masuk dan berada di badan kita. Contohnya, kopi pekat
dan teh pekat. Hal ini kerana teh boleh menyebabkan angin di dalam badan serta pengambilan kopi, dan teh yang berlebihan juga boleh mengakibatkan gastrik. Selain itu, air paip juga tidak sesuai kerana air paip yang dimasak tetapi tidak ditapis mempunyai kadar bakteria dan klorin yang tidak baik untuk ion-ion di dalam badan kita. Seterusnya, makanan yang mengandungi bahan pengawet, perisa dan pewarna tiruan. Contohnya mi segera, kerana makanan ini sukar dihadam oleh perut kita. Akhir sekali, garam yang berlebihan di dalam makanan atau makan makanan yang terlalu masin. Hal ini boleh mengakibatkan darah tinggi dan air bertakung di dalam badan kita. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada ahli yang seterusnya. Amalan berpuasa ini juga turut dikaji oleh para saintis di seluruh dunia, seperti mengikut Dr. Johnny J. Brown dalam karyanya Adventures in Therapeutic Fasting. Beliau berkata amalan yang biasa dilakukan dalam masyarakat hari ini ialah apabila seseorang menghidap penyakit, dia akan mengambil ubat untuk meredakan penyakitnya. Sudah tiba masanya untuk kita mengamalkan sesuatu yang berbeza, iaitu mengamalkan puasa ketika sakit. Sebenarnya, puasa adalah penawar. Ia merangsang beberapa perubahan yang melibatkan metabolisme badan, dan perubahan ini membantu ke arah pembersihan dan pembaikan dalam badan. Puasa adalah cara rawatan yang tertua di dunia. Ia telah diamalkan oleh orang-orang yang terdahulu. Kajian para saintis yang kedua yang melibatkan berpuasa telah ditulis dalam sebuah jurnal perubatan berprestij The Lancet. Disebutkan puasa selagi mana tidak menyebabkan kelemahan badan yang bersangkutan adalah tidak memudaratkan. Jika berlaku kematian ketika berpuasa, punca kematian dari sebab-sebab lain selain berpuasa perlulah diterangkan terlebih dahulu. Tambahan daripada itu, kajian yang dilakukan di Universiti Utah ke atas golongan Mormon yang berpuasa hanya sehari dalam sebulan mendapati ia merendahkan risiko mereka menghidap sakit jantung. Penemuan yang sama diperoleh berdasarkan satu kajian lagi yang dikenali sebagai Intermountain Heart Collaborative Study. Dalam kajian ini, 515 pesakit telah diuji kaji di sudut kesihatan jantung. Kajian ini mendapati mereka yang kerap berpuasa mempunyai risiko yang rendah menghidap sakit jantung. Seterusnya ialah khafiat berpuasa pada bulan Ramadan. Ianya terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu tahap pertama, tahap kedua, tahap 3 dan tahap keempat. Untuk tahap pertama iaitu daripada hari pertama hingga hari kedua. Untuk tahap 2, hari ketiga hingga hari ke-7. Seterusnya tahap ketiga, hari ke-8 hingga ke-15. Untuk tahap keempat, hari ke-16 hingga 30. Untuk tahap-tahap ini, dianya akan melibatkan dengan beberapa bahagian pada bahagian tubuh badan kita. Sebagai contoh, untuk tahap pertama, pada hari pertama puasa, kadar gula dalam darah akan mulai menurun, degupan jantung semakin lambat dan tekanan darah berkurang. Glikogen diberikan kepada otot sehingga kita terasa lesu. Peringkat pertama pembersihan diri biasanya terjadi. Sesetengah daripada kita akan mengalami sakit kepala, bau mulut dan lidah terasa kaku. Untuk tahap kedua, pada hari ketiga berpuasa, lemak yang terdiri dari asid lemak telah dihuraikan dan melepaskan gliserol dari molekul gliserida dan bertukar menjadi glukosa. Ini adalah kerana pada ketika itu kulit mampu menjadi berminyak. Bagi setengah orang, keadaan ini boleh munculnya jerawat di muka. Di segi berlainan, sistem pencernaan kita akan selalunya bermasalah kini sedang dibaiki. Sel darah putih dan aktiviti sistem imunisasi tubuh bertambah. Organ dalaman seperti paru-paru dan usus besar juga mulai pulih. Untuk tahap ketiga, pada ketika ini kita akan mula berasa bertenaga. Fikiran kita akan berasa lebih segar jika kita meninggalkan makanan segera sepanjang bulan berpuasa. Jadi, kebolehan penyembuhan tubuh
boleh terjadi. Proses penyembuhan akan terjadi serta zat yang mengiritasi saraf yang pernah berlaku kerana kecederaan mampu sembuh. Yang terakhir ialah tahap keempat. Pada tahap ini, terdapat tenaga yang berlebihan dan minda akan menjadi lebih tajam. Pada ketika ini, organ mulai membaik sehingga lidah bertukar menjadi warna pink dan nafas lebih segar. Setelah mekanisme detoksifikasi berlaku, tubuh bekerja pada kapasiti maksimum menggantikan sel yang rosak. Setelah 20 hari, pemikiran akan menjadi lebih lapang. Semakin tingginya keseimbangan emosi, memori kita akan bertambah serta fokus menjadi lebih tajam dan stabil. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kelebihan puasa dari sudut perubatan dan psikologi. Bulan Ramadan Al-Mubarak bakal menjengah tidak lama lagi dan tentunya bakal memberikan semangat kepada kita untuk meneruskan ibadah. Bulan yang penuh dengan keberkatan, kelebihan, keampunan dan juga keistimewaannya, maka amatlah patut untuk kita memahami dan mengetahui tentang kelebihan di bulan Ramadan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan 185, "Wahai orang-orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu lebih bertakwa." Semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang disyariatkan pasti mengandungi faedah dan manfaat yang tersendiri. Di dalam agama lain pun ada disuruh penganutnya agar berpuasa. Cuma caranya sahaja yang berlainan dengan apa yang disyariatkan di dalam Islam. Kelebihan yang pertama adalah bersifat sabar. Ibadah puasa juga mendidik manusia supaya bersifat sabar, kerana dengan sifat sabarlah kebiasaannya seseorang itu dapat membentuk karakter dan peribadi yang bermutu tinggi dan mampu membentuk sebagai pemimpin yang terkenal yang membawa dirinya ke peringkat yang dimuliakan, dihormati serta dikasihi. Sifat sabar adalah seiring dengan sifat tawakal, sebab orang yang bertawakal mestilah sabar dalam menghadapi tanggungjawabnya dan meneruskan perjuangannya, juga tenang dalam menjalankan urusannya hingga sampai kepada matlamatnya. Dengan berpuasa, emosi kita terdidik dan berubah kepada yang lebih stabil dan rasional. Orang yang berpuasa perlu bersabar menunggu waktu berbuka dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sifat pemarah akan berkurang, lebih bersimpati dan memahami perasaan orang lain. Hati jadi lembut dan berbagai-bagai lagi perkara positif berkaitan emosi. Seterusnya, menyembuhkan penyakit perut. Ketika berpuasa, perut akan mengeluarkan bahan-bahan buangan berbahaya yang disikirkan melalui proses detoksifikasi. Amalan makan secara berlebihan, diet yang tidak seimbang dengan kuantiti karbohidrat yang tinggi dan makanan berlemak semasa berbuka boleh menyumbang banyak masalah kesihatan. Ini termasuklah hiperglisemia, pertambahan berat badan dan rasa tidak selesa pada perut. Para penyelidik ilmu perubatan telah membuktikan bahawa puasa dapat membuang toksik serta racun-racun dari badan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan sistem imunisasi dalam tubuh dan melawan penyakit. Menurut Dr. Matt Fadden, seorang doktor dari Amerika, puasa adalah seperti tongkat ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit yang membabitkan perut. Beliau berjaya mengubati pesakit-pesakitnya dengan meminta mereka berpuasa sebagai alternatif kepada ubatan moden. Yang ketiga adalah mengurangkan penyakit jantung. Menurut Dr. Muhammad Shaw, penyakit darah tinggi dapat diturunkan apabila dewasa tersebut berpuasa secara konsisten. Melalui puasa, akan berlakunya pengurangan pengambilan garam sekaligus mengurangkan berat badan. Pengurangan garam dan penurunan berat badan membantu dalam menurunkan tekanan darah tinggi.
Untuk pengetahuan semua, kaedah ini tidak sesuai untuk pesakit yang berada di tahap kronik. Denyutan jantung yang normal berkisar antara 70 hingga 80 kali per minit. Ketika berpuasa, darah mengalir ke perut akan berkurangan. Akibatnya, kerja jantung juga akan berkurangan. Denyutan jantung akan menurun sehingga 60 kali per minit. Proses puasa memberi kesempatan kepada jantung untuk berehat dan meringankan beban. Amat digalakkan kepada individu yang mempunyai penyakit darah tinggi, menghidap penyakit hati atau sudah lanjut untuk berpuasa. Seterusnya, menyembuhkan penyakit kulit. Menurut Dr. Muhammad Zawahiri, berpuasa mengurangkan air di dalam tubuh dan darah sejurus dapat mengurangkan kandungan air di dalam kulit dan kuman. Kurangnya air di dalam kulit juga dapat mengurangi ketegangan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh. Kosongnya alat pencernaan daripada makanan sangat membantu untuk menghilangkan pembusukan di dalam perut serta membasmi kuman-kuman yang hidup dalam makanan dan minuman kita. Kebebasan daripada pembusukan dan kuman-kuman serta racun merupakan suatu kesempatan yang baik untuk menghilangkan penyebab timbulnya penyakit manusia. Mengurangkan garam dalam makanan dan tidak minum air dalam masa tertentu dalam sehari dapat mengurangkan air dalam tubuh dan kulit. Hal ini demikian dapat mengurangkan pula penyakit yang berbahaya lain-lain. Sebagai contoh, penyakit alergi yang dikurangkan dengan mengelakkan pengambilan makanan yang mengandungi telur, terung, ikan dan makanan-makanan yang lain. Puasa juga dapat memberi kesan dan kelebihan dari sudut psikologi. Dengan berpuasa, ianya dapat memberi ketenangan dan kedamaian pada minda. Dipercayai ia berkaitan dengan paras gula dalam darah yang semakin stabil. Semasa berpuasa, kita juga digalakkan memperbanyakkan amalan membaca Al-Quran. Amalan ini bukan sahaja memberi ketenangan kepada minda dan jiwa, malah dapat meningkatkan keupayaan memori. Dr. Alan Codd, seorang pakar perubatan Amerika Syarikat, melaporkan penyelidikan psikologi membuktikan bahawa puasa mempengaruhi darjah kecerdasan seseorang. Ujian dilakukan terhadap sekumpulan orang yang rajin berpuasa dan juga kepada sekumpulan orang yang tidak berpuasa. Hasil keputusan menunjukkan bahawa orang yang rajin berpuasa memperolehi skor atau markah yang jauh lebih tinggi dalam ujian berbanding dengan orang yang tidak berpuasa. Ketika perut dan usus melakukan proses pencernaan, otak tidak dapat berfungsi dengan baik kerana tenaga dan pengaliran darah tertumpu kepada kerja-kerja penghadaman makanan. Sebab itulah apabila kita makan sampai terlalu kenyang, otak kita akan menjadi lemah untuk berfikir dan tubuh pun akan merasa mengantuk dan malas. Ketika berpuasa, tenaga dan pengaliran darah tertumpu kepada otak. Ini menjadikan otak dapat bekerja dengan lancar dan memberi peluang kepada diri kita untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang menggunakan mental dan fizikal yang berkesan. Apa yang boleh dirumuskan daripada pembatangan ini adalah puasa merupakan amalan wajib yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, iaitu pada bulan Ramadan. Secara dasarnya, berpuasa bukan sahaja boleh dilakukan pada bulan Ramadan, malah turut boleh dilakukan pada bulan yang lain. Fadilat serta khasiat berpuasa amatlah banyak jika dilakukan dengan betul. Tambahan lagi, berpuasa dapat memberi manfaat bukan sahaja di dunia, malahan di akhirat juga, kerana berpuasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga turut dapat melawan hawa nafsu makan, minum dan perkara yang boleh mengundangkan dosa. Ibadah berpuasa ini sendiri boleh membawa kesan yang positif kepada seseorang, bukan sahaja kepada rohani mereka, malah fizikal
luaran maupun dalaman mereka juga akan mendapat manfaat daripadanya. Kesimpulan yang boleh kita buat di sini adalah berpuasa dengan cara yang betul dapat memberi kita pelbagai manfaat, bukan sahaja kepada tubuh badan kita, malahan kepada akal fikiran kita juga. Hal ini tidak dapat disangkal lagi kerana ianya juga telah dibuktikan dengan kajian saintifik yang menyeluruh berkaitan dengan puasa ini. Diharapkan semua terus berusaha memertabatkan kemuliaan berpuasa ini dan teruskan melaksanakan kewajipan ini demi kebaikan diri kita sendiri. Seterusnya dapat menimbulkan rasa syukur dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan mendapat keberkatan hidup di dunia maupun di akhirat, insya-Allah. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.